Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyelesaikan masalah itu adalah satu bentuk kejeniusan, iaitu kebijaksanaan yang ada pada diri baginda SAW yang tak dapat kita sangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan untuk bertemu bagi membincangkan satu topik yang khusus berkenaan dengan baginda Nabi SAW yang amat kita cintai. Topik kita pada malam ini ialah Nabi SAW sebagai insan yang memiliki al-fatanah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-fatanah? Al-fatanah ialah sebuah perkataan daripada bahasa Arab, atau dengan kata lain kita panggil ia sebagai al-fitnah. Ya, dengan huruf ta ya, di tengah bukan ta. Kalau ta beza maksudnya. Jadi kita panggil al-fitnah. Al-fatanah atau al-fitnah bermaksud zakat. Dalam bahasa Melayu kita panggil ia sebagai bijak dan pandai. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang kata bijak pandai. Bijak sana bukan bijak sini. Okey, baik. Jadi dalam hal membincangkan perkataan al-fatanah ini, bila kita kata seseorang memiliki sifat fatanah, bermakna dia menunjukkan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang sesuatu perkara. Al-Asfahani di dalam kitab beliau, ketika beliau menjelaskan perkataan ini, beliau menyatakan bahawa al-fatanah ialah satu sikap yang mana kita cepat menangkap apa yang terkandung ataupun maksud yang terdapat pada sesuatu isu yang berlaku. Jadi, dalam pengutusan para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengutuskan nabi dan rasul tanpa sifat ini. Setiap nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hadir, mereka tampil di hadapan masyarakat dengan sifat yang kita panggil bijaksana. Oleh itu, dalam kehidupan Nabi SAW, kita dapati setiap langkah yang baginda Nabi SAW laksanakan, ia tidak terlepas daripada kebijaksanaan. Jika ingin kita tampilkan beberapa contoh yang terdapat dalam sejarah hidup baginda SAW, pada malam ini saya ingin berikan perbincangan tersebut kepada dua bahagian. Pertama, kita lihat kepada peristiwa yang berlaku sebelum Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Pada masa itu, ketika baginda berusia 35 tahun, berlaku satu peristiwa yang menyebabkan Kaabah perlukan kepada pengubah suaian daripada struktur binaannya. Pada masa itu, setelah pembinaan tersebut selesai, ada satu isu tentang siapakah yang berhak untuk mengangkat Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Dan masyarakat musyrikin Makkah terdiri di kalangan pelbagai kabilah yang terhormat. Dan setiap daripada diri mereka ataupun setiap daripada kabilah ini, mereka merasakan mereka berhak untuk menjadi orang yang diberikan penghormatan mengangkat Hajarul Aswad tersebut ke tempat asalnya. Namun ia tidak terhenti di situ sahaja. Isu itu akhirnya menimbulkan perbalahan di kalangan kabilah-kabilah Arab pada masa tersebut. Dan ia berlangsung hingga 4
5 hari lamanya untuk mendapatkan kata putus siapakah yang berhak mengangkat Hajarul Aswad untuk letak di tempat asalnya. Dan 4 ke 5 hari tersebut, akhirnya dengar desas-desus akan berlaku pertumpahan darah daripada isu itu. Akhirnya, ada seseorang di kalangan mereka mengemukakan pendapat. Dalam keadaan mereka berbincang-bincang itu tadi kan, mereka kata, antara salah seorang di kalangan mereka kata, okey, siapa yang masuk daripada pintu masjid, orang yang pertama masuk daripada pintu masjid ini, kita akan lantik dia sebagai orang yang berusaha ataupun sebagai orang yang membantu kita menyelesaikan masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang pertama masuk masjid melalui pintu tersebut. Para kabilah Arab ini bila mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memang terkenal sebagai seorang insan yang jujur, amanah dan dipercayai. Mereka semua sepakat setuju jika ini Al-Amin, iaitu Muhammad yang dilantik, kami semua rela. Lalu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah perkara yang berlaku dan apakah yang mereka ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan kita lihat dalam peristiwa ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Nabi pun minta sehelai kain. Ya, Nabi minta sehelai kain, lalu Nabi ambil Hajarul Aswad tersebut, Nabi letakkan di bahagian tengahnya. Dan Nabi panggil setiap kabilah, ketua daripada wakilnya untuk tampil ke hadapan dan memegang kain tersebut, bawa ke tempat Hajarul Aswad yang hendak diletakkan. Setiap kabilah menuruti apa yang Nabi SAW perintahkan itu tadi. Setelah sampai di tempat tersebut, Nabi pun mengambil dan letakkan di tempat asalnya. Settle, selesai. Tak ada berlaku pertumpahan darah, tidak ada berlaku kita panggil isu yang berhari-hari. Nabi selesaikan dengan kebijaksanaan baginda. Jika kita merujuk di dalam kitab Fiqh Sirah, Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau, dia menyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyelesaikan masalah itu adalah satu bentuk kejeniusan, iaitu kebijaksanaan yang ada pada diri baginda SAW yang tak dapat kita sangkal. Kalau kita katakan, mudah aja kita kata, kalau orang panggil kita kata, tolong selesaikan masalah ini pasal satu, seketul batu kan, satu batu je ni, kita senang, kita ambil, kita letak, settle. Tapi Nabi tidak. Nabi meraihkan insan yang ada di sekitar baginda. Nabi tak ketepikan, Nabi tetap memberikan penghormatan kepada kabilah-kabilah Arab itu untuk turut bersama dengan baginda meletakkan batu tersebut di tempat asalnya. Ini kita panggil sebagai kebijaksanaan. Insan yang memiliki fatanah, dia bukan hanya memikirkan tentang dirinya, tetapi dia juga memikirkan tentang bagaimana ataupun apakah kesan yang akan berlaku jika sekiranya dia hanya ikutkan kepada apa yang dirasa itu betul. Namun insan yang memiliki fatanah kebijaksanaan, dia akan fikir lebih jauh, dia akan fikirkan tentang apa yang kesan yang berlaku di sekitar masyarakatnya, kan? Dia mempertimbangkan banyak perkara untuk menyelesaikan sesuatu isu dalam kehidupan. Itu adalah contoh yang saya tampilkan tentang peristiwa yang berlaku sebelum Nabi SAW diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Setelah Nabi SAW dikenali sebagai seorang Nabi dan Rasul, kita dapati baginda SAW sering dikunjungi oleh insan daripada pelbagai tempat, mengajukan kepada baginda dengan pelbagai macam soalan, isu, kemusykilan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Semua itu Nabi SAW berikan respon, berikan jawapan dengan penuh kebijaksanaan. Namun untuk fasa
yang mana kita panggil sebagai fasa yang Nabi SAW telah dilantik sebagai seorang Nabi dan Rasul. Saya ingin ambil satu contoh yang berlaku dalam peperangan Badar. Peperangan Badar adalah peperangan yang pertama berlaku dalam sejarah Islam. Atau dengan kata lain, ramai di kalangan sejarawan Muslim menyebut ia sebagai Perang Badar Al-Kubra. Dalam Perang Badar ini kita tahu jumlah tentera Muslimin dan tentera musyrikin Makkah adalah jumlah yang begitu jauh bezanya. Tentera Muslimin, jika kita rujuk dalam banyak kitab-kitab sejarah menyebutkan bahawa anggarannya 315 begitu 310, 315 begitu. Ada banyaklah riwayat yang menyebutkan tentang jumlah tentera kaum Muslimin. Manakala jika kita rujuk dalam kitab-kitab sejarah itu menyatakan bahawa jumlah tentera musyrikin Makkah pada masa itu 1,300 orang. Bayangkan jumlah 315 kita ambil. Dengan jumlah 1,300 orang, kita kalau betul-betul kita kata, orang dengar, kita nak keluar ni, Nabi SAW sebagai seorang paling berperang pada masa itu. Kita nak keluar bawa pasukan tentera 315 untuk lawan dengan satu pasukan tentera yang begitu besar berjumlah 1,300 orang. Agak-agak tentera kita nak ikut ke tidak ni? Mesti fikir 5-6 kali ni nak ikut ke tidak, nak ikut ke tak. Ni kalau ikut habislah tak balik lah aku. Mungkin ada orang fikir sedemikian. Namun, Masya Allah Tabarakallah, keimanan tentera kaum Muslimin adalah melebihi segala-galanya. Sami'na wa ata'na. Kami taat, kan? Kami dengar, kami taat. Nabi ajak pergi berperang, mereka keluar berperang dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa itu, yang Nabi tahu ialah jumlah tentera musyrikin Makkah adalah jumlah yang besar. Namun secara tepatnya Nabi SAW tidak mengetahui berapakah jumlah sebenar yang turut serta dalam peperangan itu. Dan Nabi SAW pada masa itu, Nabi mengarahkan beberapa orang sahabat untuk mengawasi keadaan. Dan kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kisah ini juga ada dimuatkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, menyatakan bahawa, kalau saya nak ambillah riwayat daripada Ali ibn Abi Talib, beliau kata, ketika perang Badar, Badar ni dia adalah satu kawasan yang mana ada mata air. Dan tempat mata air Badar, ia merupakan tempat yang mana kita ambil air untuk kita minum bagi persediaan berperang. Tentera musyrikin Makkah pada masa itu, dia ambillah beberapa orang untuk mengambil. Tugas engkau ambil air untuk kita. Pasukan musyrikin Makkah. Jadi pada masa itu Ali kata apa? Mereka lihat ada 2 orang yang sedang mengambil air, yang mana mereka ini merupakan utusan daripada musyrikin Makkah untuk ambil air, serahkan kepada mereka. Namun masa mereka nak tangkap ni, satu orang terlepas. Satu orang terlepas dan mereka berjaya menangkap seorang sahaja. Yang menjadi orang yang diperintahkan untuk mengambil air itu tadi. Jadi Ali cerita dalam hadis ini, hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini, dia kata apa? Kami pukul orang itu. Kami tanya kepada dia, kami laqaum, berapa orang? Musyrikin Makkah tu ada berapa orang? Dia kata, wallahi, adaduhum kathir. Jumlah mereka ramai. Dan kehebatan mereka itu sangat dahsyat. Bila mereka dengar jawapan daripada orang ni, mereka pukul je. Fadarabuhu. Mereka pukul je sebab tidak memberikan jawapan yang tepat. Sebab yang mereka nak ialah jumlah. Bila kita tahu berapa ramai jumlah tentera di pihak musuh, mudah untuk kita aturkan strategi peperangan. Kita nak letakkan berapa orang di sebelah kanan, berapa orang di sebelah kiri, belakang berapa ramai. Maknanya di situ sebab apa kita tahu jumlahnya berapa. Yang orang yang nak kita hadap tu. Maknanya persediaan itu ada. Sebab tu penting. Nabi ingin tahu berapa jumlah tentera musyrikin Makkah pada masa itu. Dan pada masa tersebut, bila Nabi nampak mereka ni pukul orang tu kan, Nabi kata, dah,
Jangan pukul dia. Nabi pula tanya. Nabi tanya kepada dia, kamil qaum, soalan yang sama. Berapa ramai tentera musyrikin Makkah? Dia juga memberikan jawapan yang sama. Demi Tuhan, mereka itu jumlahnya ramai dan kehebatan mereka begitu dahsyat. Maknanya mereka ni kuat. Lalu Nabi pun tanya begini kepada dia. Dah tanya banyak kali, tak nak jawab. Nabi tanya kepada dia, sehari berapa banyak binatang korban yang mereka sembelih? Lelaki ini jawab. Dia kata, 1 hari 10. 1 hari 10. Lalu Nabi lihat kepada para sahabat. Nabi kata kepada para sahabat, mereka jumlahnya 1000 orang. Ya, jumlahnya 1000 orang. 1 binatang sembelihan untuk 100 orang. Jika mereka menyembelih 1 hari 10 binatang sembelihan, bermakna mereka ada 1000 orang. Bijak. Kalau dalam bahasa Inggeris kita marvelous, brilliant, sungguh bijak. Ya, Nabi SAW mengetahui jumlah tentera musyrikin Makkah pada masa itu. Masya Allah, dengan hanya melihat berapakah jumlah binatang sembelihan yang mereka sembelih setiap hari sebagai makanan mereka saat-saat untuk menghadapi peperangan itu tadi. Kita ada 2 situasi itu tadi, jemaah, yang menunjukkan betapa Nabi SAW, baginda bukan hanya insan yang menggunakan, ya, kita panggil emosi penting, ya, dalam setiap keadaan emosi itu penting. Kita tak boleh nak tolak emosi itu secara total. Namun di sebalik emosi, kan, kita ada akal fikiran yang boleh kita gunakan untuk kita mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab tu kita ada EQ and IQ. Ya, EQ dan IQ. Jadi, menerusi 2 contoh yang saya berikan itu tadi, saya nak simpulkan begini. Kita sebagai umat Nabi SAW, yang kita kata kita cinta kepada Nabi SAW, kita ada tugas. Apa tugas kita? Untuk menjadikan diri kita umat Nabi SAW yang bijak, yang pandai. Jangan kita membiarkan diri kita berada pada keadaan kejahilan. Ya, kerana Nabi SAW menunjukkan kepada kita dengan satu qudwah, dengan satu contoh bahawa baginda adalah insan yang bijak. Kita tak boleh kata, oh dia Nabi Ustazah sebab tu dia bijak. Bukan begitu. Kita sebagai insan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan akal fikiran, kita ada tanggungjawab bagaimana untuk kita gunakan akal dan fikiran kita dengan cara yang baik. Sebab itu, kita sebagai umat Nabi SAW untuk jadi umat yang bijaksana, umat yang mana menghiasi dirinya dengan kepandaian, kita memerlukan kepada ilmu. Ilmu akan menjadikan diri kita orang yang berusaha meletakkan banyak perkara dalam kehidupan kita pada keadaan-keadaan yang betul. Jadi insan yang ada ilmu, kita panggil dia sebagai seorang insan yang bijak. Insan yang ada ilmu, kita juga panggil dia sebagai insan yang pandai. Insan yang bijak pandai ini, ya, mereka ada 3 ciri. Pertama, bila kita bijak, bila kita pandai, ia akan menjadikan kita insan, iaitu umat Nabi SAW, yang dapat menilai mana satu betul, mana satu salah. Kita lihat satu perkara dengan ilmu yang kita miliki, dengan kebijaksanaan yang kita ada, kepandaian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Perkara-perkara yang salah kita letak tepi. Perkara yang betul, perkara yang benar, kita jadikan ia sebagai sesuatu sandaran untuk kita beramal. Sebab tu penting kita ni ada ilmu yang menjadikan kita orang bijak dan pandai itu tadi.
Jika tidak, mana yang betul, mana yang salah, kita akan campur baur yang akhirnya kita pun confused mana satu betul, mana satu salah. Kan? Sebab itu, kalau kita berusaha menjadi umat Nabi SAW yang sentiasa dekat dengan ilmu, yang akhirnya menjadikan kita insan yang bijak dan pandai, kita insya-Allah kita dapat bezakan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Begitu juga bila kita bijak, bila kita pandai, insan yang bijak dan pandai ini, mereka akan dapat mereka ni akan dapat menjadi insan yang menyelesaikan masalah dengan baik. Kita tidak lemah dan kita tak berharap kepada bantuan orang lain. Memang betul, ada beberapa keadaan kita betul-betul mengharapkan bantuan insan di sekitar kita. Namun akan tiba satu saat, satu masa yang mana kita perlu bergerak sendiri. Kita perlu buat keputusan sendiri. Dan di sini ia memerlukan kepada kebijaksanaan kita, kepandaian kita, bagaimana kita perlu keluarkan diri kita daripada masalah tersebut. Bagaimana solusi ataupun apakah solusi yang boleh kita ambil bagi membantu diri kita menyelesaikan masalah itu. Terakhir, yang ketiga, daripada bijak dan pandai itu tadi, kita bukan hanya boleh bantu diri kita menyelesaikan masalah, tetapi kebijaksanaan yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki, ia sekaligus mampu membantu insan yang ada di sekitar kita apabila mereka memerlukan pendapat kita, mereka memerlukan nasihat kita dan mereka memerlukan kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebagai umat Nabi SAW yang ada sifat ataupun ada rasa saling kasih mengasihi, saling ingin membantu antara satu dan yang lain. Sebagaimana Nabi SAW itu juga, baginda banyak membantu insan di sekitar baginda. Baginda banyak sangat memberikan solusi kepada mereka yang datang kepada baginda. Baginda gunakan kebijaksanaan, ilmu dan kebijaksanaan yang baginda miliki. Sebab itu tadi saya kata, bila kita sebagai umat Nabi SAW yang mengaku cinta kepada Nabi, seharusnya kita lihat Nabi SAW sebagai satu contoh yang unggul, role model yang perlu kita letakkan di hadapan, yang menjadikan kita umat baginda SAW yang sentiasa setiap hari ingin memperbaiki diri kita menjadi insan yang baik dan terbaik. Apabila kita menjadi insan yang baik dan terbaik, antara sifatnya ialah kita berusaha untuk menjadikan diri kita insan yang dekat dengan ilmu, yang akhirnya ia dapat menjadikan kita insan yang membezakan mana yang betul, mana yang salah. Kedua, ia dapat menjadikan kita insan yang membantu diri kita sendiri dalam pelbagai masalah ataupun cabaran dalam kehidupan kita. Terakhir, ketiga ni yang terakhir, kita juga dapat membantu insan yang ada di sekitar kita. Sebab itu, penting kita mengenali diri baginda sebagai insan yang al-fatanah. Kebijaksanaan Nabi adalah motivasi bagi diri kita untuk juga menjadi insan yang bijaksana. Hingga di sini sahaja, saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.